Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina wa habibina wa tabibi kulubina wa kudwatina wa zukhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, orang tua-tua pernah berpesan, tidak bersyukur kurangnya tafakkur, tidak bersyukur jatuh tersungkur, tidak bersyukur semangat luntur, tidak bersyukur mudah kufur. Oleh itu, jom kita mulakan pagi yang barakah ini dengan kita menjadi orang yang bersyukur. Kata ulama, tanda orang bersyukur, ada mata, lihat benda yang baik. Ada telinga, dengar benda yang baik. Ada tangan, tulis benda yang baik. Ada kaki, melangkah ke tempat yang baik. Dan semua ini kita boleh dapat dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Akak-akak, abang-abang ada mata, tengok Tanyalah Ustaz. Ada telinga, tengok Tanyalah Ustaz. Ada tangan, tekanlah dan tulislah apa yang patut di ruangan komen. Paling kurang buat 3S. Siapa, yang kedua suka, dan yang ketiga share. Baiklah, pada pagi yang penuh barakah ini, kita nak menyambung perbincangan kita tentang surah Az-Zukhruf bermula ayat 80 hingga ayat 83 bersama dengan guru kita Al-Fadhil Ustaz Muhammad Radhi Muhammad Rajab. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah, khabar baik. Apa khabar Kim? Sihat ya? Alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah, kami pun sihat afiat. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz kerana sudi bersama dengan kita lagi pada pagi ini. Buat anda keluarga besar Tanyalah Ustaz yang ada sebarang persoalan, boleh sahaja buat panggilan ke 03-7726-1603 atau boleh terus ke Facebook kami Tanyalah Ustaz TV3. Dan pastikan soalan yang ingin diajukan berkenaan dengan tajuk kita pada pagi ini, iaitu surah Az-Zukhruf ayat 80 hingga ayat 83. Baiklah, saya fikir sebelum kita nak menghulurkan kepada guru kita untuk pencerahan perbincangan kita pada pagi ini, eloklah saya fikir sama-sama kita menjenguk seketika bagaimana perkembangan COVID-19 di negara kita Malaysia. Kalau kita perhatikan semalam, kes baharu dicatatkan sebanyak 16,840 kes. Kes sembuh baharu dicatatkan sebanyak 12,179 kes dan kes kematian baharu dicatatkan sebanyak 134 kes. Masih lagi tinggi, tuan-tuan. Dan yang terakhir, jumlah kes aktif dicatatkan sebanyak 183,706 kes. Menunjukkan kepada kita, kita masih belum menang dan duduklah di rumah jikalau tiada apa-apa urusan penting. Teruskan kita jaga kita. Baiklah, tanpa buang masa, terus kita hulurkan kepada guru kita untuk pencerahan tajuk pada pagi ini. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Terima kasih yang dikasihi Dai Hakim, host kita, moderator pagi ini. Penerbit kita yang bahagia, Tuan Haji Ahmad Nur Sulaiman, semua kru yang terlibat, kameraman yang berada dalam studio ini, Masya Allah, Tabarakallah. Kita penuh semangat pada hari ini, 21 hari bulan Dhul Hijjah. Ya Allah, semakin meninggalkan kita akan tahun 1442 Hijriah. Pagi ini seperti yang telah diwar-warkan tadi, surah Az-Zukhruf, ayat yang ke-80 hingga 83, kita buka muka surat. Jika tuan-tuan dan puan-puan ada teks Al-Quran Rasam Uthmani cetakan Madinah, ya, piawai dia, muka surat 495 dan banyak selalunya dia orang guna muka surat yang sama. Juzuk yang ke-25 ya, muka surat yang ke-495, surah yang ke-43. Insya-Allah sama-sama. Hakim, kita nak mula dengan maqam, dengan tarannum. Saya pilih Jiharkah insya-Allah. Untuk permulaan asasnya ialah bayati dahulu, selepas itu ayat kita baca jiharkah. Baik Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون صدق الله العظيم. Alhamdulillah, 4 ayat kita bacakan tadi. Allah Subhanahu wa taala menyatakan pesan dengan kita sebelum baca Quran, minta lindung dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah pesanan yang mesti kita ikuti. Maka kita mulakan, aku mohon berlindung dengan Allah Subhanahu wa taala daripada kejahatan syaitan yang direjam. Tiadalah satu urusan sebenarnya yang penting, melainkan urusan itu mesti dimulakan dai hakimnya dengan bismillah. Betul, Ustaz. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan dengan nama Allah Tuhan yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih. Ayat yang ke-80. Kata Allah, atau apakah mereka menganggap bahawa kami tidak mendengar rahasia dan bisikan-bisikan mereka? Sebenarnya kami Maha mendengar. Dan utusan-utusan kami, yakni malaikah Allah Subhanahu wa taala, sentiasa mencatat di sisi mereka. Or do they think that we hear not their secrets and their private conversations? Yes, we do, Allah said. And our messengers, mean the angel of Allah Subhanahu wa taala, are with them recording. Ayat yang ke-81. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, jika benar Tuhan yang Maha Pemurah mempunyai anak, maka akulah orang yang mula-mula memuliakan anak itu. Say, O Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, peace be upon him, if the most merciful had a son, then I would be the first of his worshippers. Ayat yang ke-82. Maha suci Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang menjadi Maha pemilik langit dan bumi. Tuhan Maha pemilik arash daripada apa yang mereka sifatkan itu. Exalted is the Lord of the heavens and the earth, Lord of the throne, above what they describe. Dan ayat yang
terakhir untuk pagi ini, 83 surat Az-Zukhruf. Kata Allah, maka biarkanlah mereka tenggelam dalam kesesatan dan bermain-main sehingga mereka menemui hari yang dijanjikan kepada mereka. Maka kata Allah, so leave them to converse vainly and amuse themselves until they meet their day which they have promised. Benarlah kata Allah, Tuhan yang Maha Agung. Ya. Silakan naik. Betul Ustaz, bila kita baca 4 ayat yang telah Ustaz bacakan kepada kita tadi, kita boleh lihat dari sudut terjemahannya pun memberi satu mesej yang sangat bermakna. Oleh itu kita nak hurai lebih dalam lagi tentang 4 ayat surah Az-Zukhruf ini, tetapi kita nak, orang kata Ustaz, kita nak mulakan dahulu pendahuluan kita ini dengan mungkin ayat pertama Ustaz, iaitu ayat 80. Apakah di sebalik mesej yang ingin Allah sampaikan kepada kita? Silakan Ustaz. Hadirin hadirat, sidang penonton, tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru. TV3, TV9 yang bahagia, adik kakak, abang, anak-anak, dan tentulah yang terutama yang kita selalu muliakan dan rindu menatap wajah mereka, ayah-ayah, ibu-ibu, ayah saya, ibu saya, ayah ibu, ayah Hakim dan semua yang sedang menonton. Jangan ke mana-mana. Sebelum nak hurai ni, jangan ke mana-mana. Dan siapa yang pegang handphone sekarang di tangan, dia pegang smartphone tu, saya mohon pagi-pagi ni kita buat sedekah subuh. Tapi sedekah subuh kita ni, orang selalu ingat sempit. Ingatan mereka dan fikiran mereka sempit. Hanya dalam bentuk wang ringgit saja. Okey. Kita nak sedekah data pagi ni. Sekaligus tukarannya juga wang ringgit dekat bil nanti. Okey. Dan kita nak sedekah tenaga kita. Kita nak sedekah kesungguhan kita pagi ini. Tolong like, tolong komen dan tolong share. Share banyak-banyak. Tak cukup kalau share dekat FB saja. Kena share dekat WhatsApp, dekat Instagram dengan Telegram, berkilo-kilogram lagi dan sebagainya. Share. Sekarang kita banyak platform Ustaz ya. Banyak platform medsos, bukan sejenis sos yang digunakan dalam makanan tapi media sosial. Ayat yang ke-80 Allah Taala sebut atau apakah mereka menganggap, anggapan, satu tanggapan, satu kiraan. Allah guna kalimah yang sangat cantik. Am yahsabuna. Am yahsabuna. Mereka itu atau menganggap, berkira-kira. Kira-kira. Kira-kira Allah tak nampak ni, Allah tak tahu ni ya. Jadi bila mereka mengatakan dalam pikiran mereka itu ada kira-kiraan dia. Apa dia? Allah tak dengar pun. Allah tak dengar ni yang kita simpan dalam hati kita. Sebab itu Allah Taala sebut dengan jelas ya. Allah Taala kata jelas-jelas tu, anna la nasma'u sirrahum. Tanggapan mereka bahawa sesungguhnya kami sesungguhnya kami la nasma'. Apa maksud la nasma'? Kami tak dengar. Apa dia yang tak dengar? Sir. Benda sir ni makna fi lughatil arabiyyah. Sir artinya benda rahsia, private and confidential. Simpan kat sini. Tak ada siapa tahu. Ataupun wa najwahum, apa yang mereka sembang-sembang, bisik-bisik. Allah tak dengar. Allah duduk jauh. Kadang mereka fikir Allah duduk di langit, kot tak dengar apa yang ada di bumi. Ya? Maka kata Allah Subhanahu Wa Taala, kalaulah mereka fikir begitu, cantik ya. Kalau mereka berfikir begitu, sebelum Allah nak bagi tahu bahawa aku Maha mendengar, aku Maha mengetahui, aku telah mengutuskan aku punya wakil, aku punya petugas, aku punya tukang catat yang duduk dengan mereka, kata Allah Subhanahu Wa Taala, dan tukang catat itu senantiasa tu ladaihim yaktubun. Yaktubun ni dalam bahasa Arab disebut fi'lul mudhari'. Dalam bahasa Inggeris disebut present tense atau present continuous tense. Benda yang sentiasa berlaku dan akan berlaku. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, rusul kami, utusan kami, kiraman katibin, raqibun atid ya. Kalau kita belajar beriman dengan malaikah ni, banyak malaikah ni tak terhitung langsung. Itu pun 10 wajib kita ketahui ya. Raqib atid yang kerjanya menjadi sekretari harian kita. Allah kata kalau kamu fikir aku tak tahu, aku tak dengar apa yang kamu buat, itu satu bab. Tapi kamu jangan lupa, aku ada hantar utusan aku. Sebenarnya tanpa utusan aku menulis pun,
Aku, kata Allah Subhanahu wa taala, Sami'un, Maha mendengar, Basirun, Maha melihat. Jadi sebagai mukaddimahnya, apa yang kita buat hari ini, sebab itu saya minta kita ambil handphone, pegang, Betul. select dekat share. Esok tangan ini akan cakap. Sebelum tangan ini cakap, kiraman katibin dah tulis raqib, dah tulis dah. Ya? Seronok Lepas tu, tak jadi ya buang data lah. Buang data. Lepas tu siap merumut. Apalah Ustaz Rodi ni. Pagi-pagi mengarah orang buat itu. Sini cepat catat. Tak ada satu benda pun, hatta benda lara yang kita buat, mereka tidak mencatat ataupun terlepas daripada catatan mereka. Wallahu a'lam. Makna kata Ustaz, jangan pandang kecil orang kata perkara kebajikan ya. Ya. Walaupun sekecil-kecil kebaikan kita buat dengan tekan butang like, kita komen dan kita suka ni, ada dia punya pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik Ustaz, kita ada seorang pemanggil di talian. Assalamualaikum. Siapa di sana? Allahi wa barakatuh. Dai Hakim dan Ustaz Muhammad Rozri Muhammad Rajab. Saya Umar Abdul Majid dari Felda Cini Timur 3 Pekan Pahang. Assalamualaikum Ustaz dan Dai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar tuan? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Dai dan Ustaz sehat ya. Alhamdulillah sehat tuan. Alhamdulillah. Jadi soalan saya begini Ustaz. Sebagaimana ayat yang ke-80 tadi. Ustaz dah menjelaskan dan menguraikan tadi. Allah Subhanahu wa taala nampak, melihat apa yang berada di dalam hati kita ataupun kita, apa yang tersembunyi dan yang nyata. Apa yang kita lakukan di dunia ini. Ada CCTV Allah yang mengikut setiap masa, setiap saat, setiap detik ya Ustaz ya. Soalan saya Ustaz, kadang kita dah tahu dah Ustaz, ayat Al-Quran dah jelaskan, tapi kita masih juga lagi melakukan perkara-perkara yang tak baik, perkara-perkara yang mungkar ini Ustaz. Apakah penyebab utama lah Ustaz? Apakah kerana kejahilan kita? Nak kata jahil, tahu dah. Ustaz dah jelas dah tadi semua segala-galanya. Jadi, apakah kerana keegoan kita? Ataupun sengaja kita buat nanti, kalau kesilapan ini, kalau kesalahan yang mungkar ini kita lakukan, nanti kita taubatlah, nanti dah tua sikit taubatlah, nanti Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Bolehkah kita bersikap begini Ustaz? Meremeh-remehkan. Sedangkan kita dah tahu apa yang Allah sebut dalam Al-Quran ayat yang ke-80 yang sebagaimana Ustaz jelaskan tadi itu. Itu soalan saya Ustaz dan Dai. Terima kasih banyak Ustaz dan Dai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tak ada pantun ya Tuan Omar pagi ni. Baik, terima kasih kepada Tuan Omar. Saya suka dengan ayat perkataan CCTV Allah Subhanahu wa taala. Ada orang tahu benda tu salah Ustaz. Benda ni salah tapi dia buat juga. Adakah kerana jahil, ego atau bagaimana? Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad ya Karim. Penanya yang suaranya kita rindu selalu. Betul Ustaz. Ya, Tuan Haji Umar Abdul Majid dari sini Pahang. Soalan itu saya memerlukan suatu kecekapan berfikir, kebat. Kita kemahiran berfikir aras tinggi. Nanti ke depan nanti tak tahu nama dia apa pula. Dai Hakim anak baru setahun. Tunggu lagi 6 tahun anak ni masuk sekolah. Jenuh nak menjawab Ustaz. Jangan nak menjawab. Masya-Allah, tabarakallah. Ya. Kita dengar macam simple je. Ya, bukan manusia tak tahu. Ni duk baca Quran hari ni tahu. Ya. Semua orang tahu, yang sedang tengok tahu, yang sedang dengar tahu, yang sedang share tahu. Bahkan dekat sekolah daripada kita seawal umur masuk awal pendidikan awal preschool dengan izin ya. Dah diberitahu dah ya. Cikgu-cikgu hati-hati tipu, Allah nampak kan. Ambil karipap seorang satu je, jangan lebih-lebih, Allah tahu. Semua dah diberitahu. Tapi kenapa buat juga? Buat juga ni kerana manusia ni dia punya satu sifat dia, degil. Itu dia degil. Benda degil ni, tahu ke tak tahu kan, dia akan ada dekat ujung tu satu perkataan, ada ku kisah bro. Ada bro kat belakang tu kan. Ya, malaikat tulis ada ku kisah. Sebab itu kita akan jumpa nanti berbincangan selepas ini ya. Jadi jangan ke mana-mana. Karena kedegilan manusia itu. Degil tu datang kerana apa? Kerana keegoan manusia itu. Faham. Ego tu datang kerana apa? Kerana manusia lupa kat situ. Ya, dia lupa. Kenapa datang lupa manusia? Kelalon ke apa kan? Kelalen ke apa ya? Bahasa Jawa. Lupa dah saya pun ya. Kenapa dia lupa? Kerana dia tidak tahu bahawa siapa Tuhan dan siapa hamba. Dia lupa kat situ. Jika dia tahu siapa Tuhan, siapa hamba, maka CCTV tadi yang tak pernah
gagal untuk memberikan siaran langsung dan tak pernah rosak untuk merakam hatta yang berbisik di dalam kalbu sekalipun. Sebab ada orang tanya saya baru ni, Ustaz ni malaikat pun tak tahu Ustaz. Saya terkejut kata. Malaikat tak tahu. Ni hang mengajar akidah mazhab mana ni? Malaikat tak tahu kan. Ni ayat ni jelas ni, ya. Bila Allah Taala bagi tahu bahawa utusan kami menulis apa yang mereka sembunyikan di dalam kalbu mereka. Ya, itu pun Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan malaikat untuk tulis dan Allah bagi izin malaikat itu mengetahui. Jadi itulah sebab-sebabnya. Jomlah kita jangan jadi degil tak. Jangan ni. Kalau orang kampung saya dah sebut beban lah budak. Beban Ustaz. Beban. Bukan beban Beban lain lah. Beban semua budak ni. Maksudnya apa? Orang cakap mak kata jangan. Yang jangan tu yang suka. Jangan tu yang best ya. Sebab tu satu ketika waktu saya berkhidmat di universiti, saya menugaskan kepada tim kami ya dekat papan kenyataan dengan izin notice board tu saya turut tulis jangan baca. Ramai student baca. Betul. Ya. Wallahu a'lam. Baik Ustaz. Jadi puncanya ialah kata Ustaz, kita tak kenal siapakah Tuhan dan siapakah hamba. Jadi kita nak mengenali lebih dalam siapakah Tuhan kita. Jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini pastinya dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Okey, terima kasih kepada anda yang masih lagi sudi bersama dengan kami. Buat anda yang mungkin baru bersama dengan kami, hari ini kita membicarakan tentang surah Az-Zukhruf bermula ayat 80 hingga ayat 83 bersama dengan guru kita Al-Fadhil Ustaz Muhammad Radhi Muhammad Rajab. Kepada anda yang ada sebarang persoalan, boleh saja buat panggilan ke 0377261603 atau boleh terus ke Facebook kami Tanyalah Ustaz TV3. Ustaz, tu dia Ustaz. Sudah 5,100 perkongsian. Jadi sama-sama kita doakan agar 5,100 ni yang telah berkongsi rancangan kita pada pagi ini tergolong dalam golongan orang yang bersyukur dan dibalas pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah, kita nak meraihkan seorang pemanggil. Assalamualaikum. Siapa di sana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Cik Ilyas daripada Ayang Hitam, Pulau Pinang. Tu dia. Silakan Tuan. Tuan. Hakim dan juga Ustaz Radhi Rajab. Semoga sihat dan kru-kru juga sihat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Apa khabar Tuan? Alhamdulillah sihat. Saya alhamdulillah. Okey, silakan Tuan. Saya Apa soalannya? Allah telah menurunkan peringatan demi peringatan, mengutuskan malaikat. Kita tahu malaikat tu wujud. Allah tu wujud. Peringatan demi peringatan yang kita tahu hari-hari tak boleh dengar. Tapi masih lagi dosa tetap berlaku. Kita tahu kita tetap akan memerangi. Di dalam badan kita pun ada nafsu yang jahat juga. Ada kharin, ada syaitan. Dan di luaran pun ada juga syaitan-syaitan manusia. Bagaimanakah untuk memerangi syaitan-syaitan dan juga unsur-unsur jahat ni? Baik. Walaupun kita tahu kita istiqamah melakukan kebaikan, tapi masih juga kita kecundang dengan ajakan dan juga rasukan syaitan ni. Bagaimana untuk melawan, untuk istiqamah dalam ibadah. Itu saya jawab soalan. Bagaimana cara dia? Okey, baik. Terima kasih kepada Tuan Ilyas daripada Air Hitam Pulau Pinang. Ustaz asal mana Ustaz? Saya asal Kedah. Asal Kedah. Adik-beradik berselerak di Pulau Pinang. Ni orang kata geng lah Ustaz. Satu geng lah ni. Kompuak dia main. Kompuak panggil. Betul Ustaz. Hari ini kita tahu, kita semua orang ada nafsu, ada keinginan. Dan bagaimana Ustaz kita nak memerangi? Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Menjawab soalan Tuan Ilyas Abu Bakar dari Ayat Hitam ni. Soalan kurang lebih isi sama. Tapi maksud soalan itu, Masya Allah, Tabarakallah. Macam mana nak lawan? Tadi tanya sebab. Sekarang tanya satu kaedah untuk pastikan kita
keluar daripada sebab tersebut. Hadirin rahimakumullah. Allah ciptakan kita lengkap sebenarnya. Tak ada pun yang kurang. Sebab itu Allah menyatakan suatu penekanan di dalam surah Tin. Ya, semua kita tahu. Kita baca sikit ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca dengan maqam Hijaz. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. Allah. Sesungguh-sungguhnya kata Allah, ya, sungguh-sungguh telah sungguh-sungguh, bukan baru nak sungguh-sungguh ni, telah sungguh-sungguh kata Allah, khalaqna, kami telah menciptakan satu makhluk namanya Homo sapien, ya, yang boleh bertutur, namanya insan, yang mempunyai ihsan sepatutnya dalam jiwanya. Makhluk ini kami bekalkan dengan akal, fikiran, ada nafsu juga di dalam tu, dan makhluk ini berfikir mana yang baik, mana tidak baik. Fi ahsani taqwim, dalam bentuk the best form. Tak naklah rosakkan bahasa Inggeris kan. Best dah habis dah tu. Tak ada the bestest of the best, tak ada dah. The bestest the bestest of the best tak ada. Itu dah terbaik. Ahsani taqwim. Cantik tau. Kita tadabbur sedikit penciptaan manusia, Da'i Hakim ya. Boleh Ustaz. Allah Subhanahu Wa Taala cipta mata. Tengok mata kita ni. Satu paras. 180 darjah kalau kita ambil protraktor itu kita sukat 180. Kemudian kedudukan telinga kita ni juga dekat dengan mata kita. Okey? Dan kedudukan dua panca indera ini di satu tempat, ya, di mana duduk bersekali dengan kepala. Dan di atas daripada kawasan ini adalah otak yang di dalamnya Allah built in sekali dengan pikiran manusia, akal, dan juga di situ ada penakkulan yang manusia boleh buat. Maka atas manusia untuk menentusahkan mana satu pilihan dia. Karena itu tak boleh kata Allah menzalimi manusia tersebut. Ya. Dan kita telah baca pun pada ayat yang ke-76. Ya. Jelas sangat-sangat dah. Saya ulanglah sedikit. Kok-koklah kita terlepas rancangan tersebut. Jangan lupa. Kalau terlepas, pergi dekat FB, tanyalah Ustaz, ya, share balik. Apa kata Allah? Kita baca dengan maqam sikah, ya. وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا هُمُ الظَّالِمِينَ. Apa maksudnya? وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ, dan tidaklah kami telah menzalimi mereka. Kami tak pernah pun melampau. Kami tak pernah meletakkan tak sepatutnya terhadap mereka. Kami tak pernah buat jahat dengan mereka. Bahasa paling mudah. Okey? Walakin kanu, akan tetapi telah adalah mereka itu satu state dengan event, ya, satu keadaan mereka itu humuz zalimun. Mereka ni memang cukup sukalah menzalimi diri sendiri. Mereka. Jadi macam mana nak lawan, hadirin rahimakumullah? Satu benda saja. Sincere dengan Allah. Ikhlaslah dengan Allah. Sebab itu disebut mukhlisina lahuddin. Menjadi satu orang yang benar-benar ikhlas. Mukhlis ni artinya orang yang ikhlas. Ya? Ikhlas dengan Allah Ta'ala itu sebagai kehidupan ini, ya, datang dengan cahaya Islam. Dia meliputi 24 jam punya masa, siang dan malam, pagi, petang, di mana jua duduk kita. Islam is the way of life. Itu makna ad-din. Ad-din itu adalah cara hidup. Ya? Bukan separuh-separuh ambil. Udkhulu fis silmi kafah. Kamu masuk Islam, masuknya kafah, keseluruhannya. Ya? Bukan masuk sekerat-sekerat. Allah pilih. Ya? Dengan satu pertanyaan dalam Quran. Kata Allah, afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Adakah kamu ni jenis orang yang nak beriman separuh,
nak kufur separuh. Kamu tahu dah apa balasan dia, kata Allah. Kehinaan di dunia dan di akhirat nanti. Jadi nak bagi tahu, satu senjata yang cukup dahsyat ialah jujur dengan Allah. Ikhlas dengan Allah. Aku buat ni ya Allah untuk dapatkan satu benda, redamu. Kalau kita punya masa, insya-Allah sikit lagi saya minta ya, untuk kita sebut ramai-ramai, semua sebut. Semua yang sedang menonton ni, yang tak share lagi tolong share cepat. Sebab saya nak ajak orang sebut ni. Bila saya ajak orang sebut ni, siapa yang sebut disebabkan kita share, dia dapat kebajikan. Ya, betul. Kan kita sebut ramai-ramai ya. Ikut saya sebut, tuan-tuan sebut. Ilahi anta maqsudi wa ridaka matlubi. Itu dia. Sebut selalu, ilahi anta maqsudi wa ridaka matlubi. Tuhanku. Ilahun artinya Tuhan yang disembah. Anta maqsudi, engkaulah yang menjadi tujuan utamaku. Dengan izin. Itulah saja objektif utama kita. Ya. Waridaka, dan keredaanmu. Reda ni apa maksudnya? Kau senang. Dia suka, happy, seronok, ceria. Hari ni kita tengok penerbit datang ziarah kita tadi. Walaupun pakai face mask, kita tahu wajahnya. Abang-abang cameraman tengok kita tadi. Walaupun pakai face mask, kita tahu wajah mereka. Betul. Tapi kalau penerbit datang tak nak tengok wajah kita, jadi dengan kita. Ya, dia tak suka, dia tak senang. Waridaka matlubi, keredaanmu, kesenanganmu, kesukaanmu yang kami cari ya Allah, yang kami tuntut, itu yang kami nak sebenarnya. Bila nak benda-benda macam ni, maka jangan derhaka kepada Allah. Ta'udzubillahi min dzalik, wallahu a'lam. Betul Ustaz, masuk Islam secara keseluruhan. Dia ingat Islam ni macam telur Ustaz, boleh separuh masak, separuh tak masak. Jadi pastikan agama yang kita pegang sekarang, kita masuk keseluruhannya. Baiklah, kita ada seorang lagi pemanggil di talian. Assalamualaikum, siapa di sana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ismail. Apa khabar Tuan Ismail? Alhamdulillah sihat. Silakan ajukan soalannya. Seperti biasa, sebelum saya nak tanya, saya nak taranum 2 ayat boleh silakan. Silakan. Ayat nombor berapa tu? Ayat 80 dengan 81. Okey, terbaik Tuan Ismail. Silakan. InsyaAllah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allah. أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. Allah. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Soalan saya, adakah disebabkan kekufuran mereka ini tak mengetahui bahawa Allah itu maha mendengar lagi mengetahui segala-galanya, apa yang tersirat dan tersurat? Itu soalan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuan Ismail, siap taranum Ustaz. InsyaAllah. Ini kalau baca begini Ustaz, 5 ayat pun tak apa. Kan? Baik. Betul Ustaz, jadi persoalannya Ustaz berkenaan ayat 80 dan ayat 81 Ustaz. Bagaimana? Baik, terima kasih Tuan Haji Ismail Mat Isa dari Sungai Buloh. Tuan Haji Mat Isa jangan ke mana-mana. Duduk depan skrin, kita nak berkongsi. Ya. Saya ni pangkat anak, saya yakin mungkin, ataupun mungkin anak-anak saudara gitulah, ataupun abang yang tua-tua kan, yang veteran. Maka saya dengan rendah diri sungguh-sungguh mohon izin Tuan Haji Ismail Mat Isa ini untuk saya berkongsi ilmu. Kongsi bukan nak mengajar pun kongsi. Yang pertama, ya, baca Quran ini elok kita ikut saranan Nabi. Itulah sepatutnya. Iaitu Iqra'ul Quran, bacalah kamu semua akan Al-Quran itu. Ya, nak baca macam mana tu? Kita tanya biluhunil Arab. Kamu baca dengan style Arab.
dengan slang dia, dengan accent dia, ya, dengan cara dia. Jadi bahasa Arab ni kalau dia sebut dia ke depan bukan mulut buka luar tak nampak lah kita pakai face mask, ya. Bukan yahsabuna anna la, bukan macam tu. Dia buka iftah dia, buka sikit, ya. Ya. Am yahsabuna anna la, gitu. Kita tak akan boleh betulkan melainkan kena ada guru di hadapan kita, kena talaqi musyafahah. Izinkan saya lagi, ya. Minta maaf yang tu. Baik, seterusnya perkataan wa rusuluna tadi tuan sebut wa rasu. Dia kalau rusul ini jamak, dia singular atau mufrad, rasulun. Bila dia datang dalam bentuk jamak, rusulun. Okey. Dan ada benda yang kita tak boleh hidupkan, dia huruf yang mati. Contohnya la nasma'u, tak boleh baca la nasma'u, tak boleh baca. Tak ada qalqalah. Tak ada, yang ada tu dekat huruf jim tu qalqalah, ya. Wa najwahum, tu ada qalqalah kat situ. Keseluruhan lagu bagus. Lagu memang bagus. Lagu apa? Lagu Bayati. Ini ahli lagu kita. Baik, manusia. Didengarlah betul-betul untuk saya dan juga untuk semua. Manusia ni kalau kita perhati betul-betul, ya, maka lupa bahawa ada makhluk lain. Dia rasa dia. Manusia ni dia perasaan dia, ya. Sebab tu dia tak malu, dia tak nak buat apa-apa, dia tak fikir alam. Karena sebab itulah saya suka sungguh-sungguh dengan subjek dulu-dulu dia panggil ilmu alam. Atau dia sebut alam dan manusia. Sebelum jadi mata pelajaran sains. Saya ingat lagi zaman saya belajar tu. Sebelum tu ni, ya? Iya. Sains, Ya, alam dan manusia, ilmu alam, macam-macam nama-nama. Zaman saya tu tahun 80-an, alam dan manusia. Bila sebut alam dan manusia, makhluk Allah Ta'ala ni, selain Allah adalah makhluk. Kena faham? Selain Allah, Tuhan adalah makhluk. Khaliq adalah Allah, makhluk selain daripadanya. Jangan duduk bagi sama-sama pula. Jangan duduk kata kurang-kurang lebih macam tu lah. Tak. Kurang-kurang lebih pula. Jadi ni nak bagi tahu, dia lupa ada malaikat. Jadi utusan-utusan tu adalah malaikat yang Allah Subhanahu Wa Taala telah tugaskan untuk catat segala perkataan manusia. Tulis gerak langkahnya, ya. Terkenallah nama mereka tu, famous, ya. Apa dia? Raqibun Atid. Ada kiraman katibin dan hafazah, yang mana mereka telah mencatat perkataan, perbuatan, niat buruk manusia. Kita macam mana tahu nak solat? Sebab tahu niat dia nak solat, ya. Sebab itu tidak dapat dirahsiakan lagi oleh manusia, daripada Allah. Pada hari kiamat nanti di mahsyar, segala catatan itu akan dibuka balik. Ya. Di YouTube dia tu dirakam dan ditunjuk balik. Jadi ada niat dah kat situ. Ada niat kaum yang baik, orang-orang yang mukmin. Niat kaum yang jahat, orang-orang yang kufur dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sama ada niat tu niat yang baru atau niat yang lama, yang dibisik-bisikkan niat itu terus terang, ataupun niat itu berubah-ubah, semua akan diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik Ustaz, dia sebut tentang niat. Saya nak tanya satu soalan tentang niat, Ustaz. Tetapi kita nak berehat seketika, Ustaz. Kita nak beristighfar seketika. Kembali bergabung selepas ini, pastinya dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Masih lagi bersama dengan saya Da'i Hakim, juga Ustaz Muhammad Radhi Muhammad Rajab. Hari ini kita membicarakan tentang surah Az-Zukhruf ayat 80 hingga ayat 83. Baiklah, tadi sebelum kita berhenti berehat, saya ada satu soalan, Ustaz. Soalan ni sangat menarik untuk kita sama-sama bicarakan. Soalan yang diajukan oleh sahabat kita di Facebook sebenarnya, oleh Melor Ismail. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Dalam ayat 80, bahawa kami tidak akan mendengar rahsia dan bisikan-bisikan mereka.
Sebenarnya kami mendengar dan utusan-utusan malaikat-malaikat kami selalu mencatat di sisi mereka. Persoalan saya, adakah bila terdetik di dalam hati kita dan belum lagi diluahkan, dikirakan berdosa? Dan adakah malaikat akan mencatat segala yang tersimpan di dalam hati? Mohon pencerahan, #biar tahu, jangan keliru. Terima kasih kepada Meluk Ismail atas soalan. Betul Ustaz, kadang-kadang kita ni terdetik nak buat jahat tapi tak buat. Bagaimana Ustaz? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad ya karim. Menjawab soalan saudari Melur Ismail, dia ada kaitan sebenarnya dengan hukum dalam bab ibadah. Apabila kita berniat, itulah yang kita akan lakukan. Dan setiap perlakuan yang kita buat mesti didasarkan kepada niat asal, tujuan utama perkara tersebut berlaku. Karena itu Nabi telah bersabda, innamal a'malu binniyat. Hanya sahaja tak lain tak bukan perbuatan-perbuatan yang manusia kerjakan itu dengan niat-niatnya. Dan Allah menyebut ya dalam Quran itu dengan jelas-jelas bahawa Allah Ta'ala itu basir, dia maha melihat, ya, alim, maha mengetahui apa yang manusia niatkan. Okey, itu satu perkara. Kemudian bila dia tanya kat situ tadi, dia terdetik tapi dia tak buat. Betul. Kita nak tanya detikkan apa? Ya. Dalam hukum-hukum ibadah ini, jika dia berniat tak buat lagi, tapi niat dia baik. Contoh, kejap lagi saya nak bersedekah. Belum buat lagi ni. Ya. Maka pahala niat untuk bersedekah telah pun diberikan oleh Allah dan dicatat, dikira oleh malaikat. Dahsyat tak? Dahsyat. Ini kalau perkara baik Ustaz. Perkara baik. Maka datang perkara tak baik pula. Aku ingat sekejap lagi aku nak pergi mencuri. Celik-celik mata nak pergi mencuri. Ya, zaman sekarang. Kita mungkin kata buat lawak puang ni pagi-pagi ni. Ini benda hakikat. Hari ini orang mencuri untuk kelangsungan kehidupan. Ya, ada yang dapat ditangkap di pasaraya dan sebagainya. Mencuri kerana apa? Anak lapar. Mencuri kerana apa? Keluarga sakit. Kesalahan itu, ya, zahirnya duduk pada dia. Secara batinnya, kesalahan kita semua bersama. Semua ni ada saham dalam kesalahan tersebut. Jika kita tahu penderitaan dia dan kita tidak menolongnya. Karena itu dalam hukum jinayat, ya, seorang pencuri dibuktikan bahawa dia mencuri itu bukan kerana dia telah ada berlebih-lebih dan sebagainya, tapi untuk kelangsungan hidup. Hukumnya tak sama dengan orang yang dah ada cukup tapi dia mencuri. Tak sama. Tapi topik kita hari ini bukan jinayat. Ya. Cuma nak bagi tahunya, niatlah yang baik-baik. Kalian akan dapat pahala. Tapi niat jahat macam mana? Tuhan tak kira lagi. Itu jawapan dia. Maha Rahman, Maha Rahim Allah Ta'ala, pemurah Allah Ta'ala. Allah tak kira niat yang jahat tu. Tunggu sehingga dia buat. Tiba-tiba dia berubah. Aku tak jadi nak buat yang jahat. Maka dia dapat pahala balik. Kerana menukarkan keinginan kepada kejahatan kepada nak buat benda yang datangkan hasanah dunia dan akhirat. Allahu a'lam. Itulah indahnya Islam, bila kita niat baik walaupun tak buat lagi, tetap ada pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi jikalau kita ada niat jahat, tak buat lagi, tidak akan dikira berdosa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah, kita ada seorang pemanggil lagi Ustaz. Silakan. Assalamualaikum. Siapa di sana? Waalaikumsalam, Dai. Ya, saya. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Puan? Sihat ke? Alhamdulillah baik. Baik, Dai. Ceria suaranya. Silakan. Saya nak tanya, ayat 81, adakah boleh terpesong akidah bagi mereka yang mempercayai Allah itu mempunyai anak? Baik. Itu je soalan saya. Baik, terima kasih. Terima kasih kepada Puan Robizan Abu Bakar, pemanggil kita dari Teluk Panima Garang, Ustaz. Tapi orang yang ceria, bukan garang. Baiklah, kita nak menjawab soalan yang diajukan oleh Puan Robizan ini selepas rehat nanti, Ustaz. InsyaAllah. Nak berehat sekali lagi, kembali selepas ini pastinya dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru.
Terima kasih kepada anda yang masih lagi sudi bersama dengan kami. Buat anda yang mungkin baru bersama dengan kami, mungkin baru buka kaca TV, kita membicarakan tentang surah Az-Zukhruf bermula ayat 80 hingga ayat 83 bersama dengan guru kita Al-Fadhil Ustaz Muhammad Radhi Muhammad Rajab. Baiklah Ustaz, tadi sebelum kita berhenti rehat, soalan yang diajukan oleh Puan Robizan sangat menarik, iaitu adakah rosak akidah kita jikalau kita menganggap yang Allah itu ada anak? Bagaimana Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jawapan kepada soalan yang ditanyakan oleh Puan Robizan Abu Bakar dari Teluk Panglima Garang, Kuala Langat. Hadirin rahimakumullah. Dengarlah betul-betul. Kita baca suratul Ikhlas untuk menjawab soalan ini. Kita baca sama-sama untuk ambil kebajikan. Ingat Quran yang kita baca sama-sama hari ini, dia akan jadi pembela kita di hari kiamat nanti, Dai Hakim dan semua. Amin. Kita baca bersama-sama suratul Ikhlas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Minta maaf Dai Hakim, saya ajak baca bersama-sama dia, saya straight jadi baca tak apa. Katakanlah olehmu Qul, katakanlah olehmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Allahu ahad. Allah tu esa. Ini satu perintah dalam soal akidah, tiada kompromi. Allah Ta'ala itu ahadun, tunggal. Sebenarnya nak menyebut satu tu pun kita kena nafi. Adakah dua? Tidak. Tak ada. Adakah boleh dibilang? Tak boleh bilang. Tu boleh bilang juga satu. Karena itu disebut sebagai al-wahidul ahadu. Dalam bahasa Melayu disebut yang esa. Tak ada yang boleh diganding-gandingkan. Tak boleh. Huwallah, dia Allah. Ahad, esa. Ayat kedua, Allahus samad. Allah Ta'ala itu adalah tempat bergantung segala makhluk. Makhluk ada urusan apa? Mereka akan bergantung, berharap, merayu, mengadu dengan Allah. Maka Allah yang Esa itu nak mengadu bukan pergi ke busut anak-anak. Allah yang Esa itu nak mengadu, nak minta tolong bukan pergi pokok-pokok balak yang besar tu, bukan. Bukan pergi ke sungai, ke laut, ke bukit gunung. Apatah lagi berjumpa dengan kesyirikan iblis syaitan, na'udzubillah min dzalik, dukun, kahin, pawang dan sebagainya. Saya tak katalah salah, mungkin bahasa itu digunakan. Tapi tujuan penggunaan apa yang dia lakukan, ruqyah syar'iyah tu tak apa. Kemudian, lam yalid. Nak jawab soalan. Lam yalid. Dia tidak pernah pun beranak. Walam yulad. Dan tak pernah juga diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tak pernah pun sama sekufu. Kufuan tu maksudnya kufu. Sama sesuatu tara boleh dimithil-mithilkan. Diumpama-umpamakan dengan Allah. Tak ada sesuatu yang sama boleh umpama. Karena itu, jika ada seseorang yang terlintas Allah ada anak, rosaklah akidahnya. Rosaklah akidahnya. Saya ulang berkali-kali ini. Wajib ke atas dirinya beristighfar. Astaghfirullah Rabbi wa atubu ilaih. Kadang-kadang terlintas, saya faham keadaan setengah orang dia ada gangguan, setengah orang dia ada gangguan makhluk-makhluk tertentu, bisikan-bisikan, alladhi yuwaswisu fi sudurin nas, satu syaitan yang nama Al-Khannas, kerjanya bisik-bisik dari dada manusia. Allah ni ada anak. Tak ada, nafi kan? Sebab itu afdalul zikri, antara sebaik-baik zikir, ialah la ilaha illallah, tiada Tuhan yang selayaknya disembah melainkan Allah. Jadi zikir ini biar basah di bibir selalu. La ilaha illallah. Susah kan? La ilaha illallah. Sambil-sambil kita basuh berasa. La ilaha illallah. Tak nak bosan lagu kan Ustaz? Macam tadi Ustaz buat. Duduk dekat kaunter meniaga barang, susun barang dekat rak, kita buka mak, contoh kan? La ilaha illallah. Siapa aja? Muhammadur Rasulullah. Allah Akbar. Wallahu a'lam.
Baik Ustaz, bila Ustaz sebut tadi tentang syirik, tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala ni, ada satu soalan yang boleh kita kaitkan dengan kenyataan Ustaz tadi. Silakan. Soalan yang diajukan oleh sahabat kita di Facebook. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Soalan daripada Sarah Cik-Cik. Adakah ayat ini menyatakan kaum musyrikin Mekah sangat menentang ketauhidan Allah Subhanahu Wa Taala? Ayat 81, mereka kata Allah ada anak angkat yang menjadi perantaraan antara mereka untuk meminta sesuatu, sedangkan memohon sesuatu perlu berhubung terus dengan Allah. Yang kedua, bagaimana dengan sesetengah orang dalam berdoa mereka menyuruh nama-nama malaikat, para nabi-nabi dan wali sebagai perantaraan mereka. Sedangkan Allah dan Islam sudah mengajarkan berdoa hanya terus kepada Allah tanpa melalui sesiapa pun. Mohon Ustaz kongsikan. Terima kasih. Hashtag biar tahu jangan keliru. Yang bawah tu Ustaz, hashtag senyum nampak gigi. Terima kasih kepada saudara Cik-Cik atas soalan. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Bagus. Soalan ni kita dah masuk ke ayat berikutnya ya. Jadi macam mana ni nak jawab soalan ini ya. Pertama, apabila kita tengok kepada sebab turun ayat asbabun nuzul ini, maka sedarlah kita bahawa orang Quraisy pada waktu itu dia ada satu kepercayaan Allah Ta'ala ada anak. Seronok lah. Nanti dulu takbir anak. Dia semua perempuan. Semua perempuan. Yang namanya Lata, Manat, Uzza, Hubal tu semua nama-nama berhala tu. Berhala tu jantinanya perempuan. Jantina perempuan. Itu dalam ayat yang lain mafhum Allah Ta'ala sebut ya. Eloklah hampa kata Allah. Bab beranak ni laki-laki yang ambil semua, anak perempuan bagi kat aku. Tu dia. Main-main kamu main-main Kamu suka main-main tak apa-apa lagi, na'udzubillah min zalik. Maka orang-orang Quraisy yang diketahui kepercayaan karut-marut ini, mereka juga percaya bahawa satu lagi kepercayaan anak-anak Allah Ta'ala ni adalah malaikat-malaikat. Ya. Sebenarnya malaikat tak ada jantina. Tak ada jantina. Tapi mereka kata malaikat tu semua perempuan. Tu salah. Ya. Jadi Nabi SAW turun ayat ini. Ni dia. Nabi diperintahkan untuk membantah pernyataan mereka, iaitu Quraisy Makkah. Aku lebih tahu daripada kamu tentang Allah kerana aku ni utusannya. Itu ya. Allah tak beranak, malaikat-malaikat itu pun bukan anak, melainkan makhluk-makhluknya saja. Karena itu disuruh oleh Allah supaya Nabi berkata, Qul in kana lirrahmani waladun fa ana awwalul abidin. Katakanlah olehmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika telah adalah untuk Tuhan yang Maha Pemurah itu dia ada anak lah, walad. Akulah yang paling awal sekali. Masalahnya tak ada anak pun, maka jangan diada-adakan. Hadirin rahimakumullah, tu yang pertama ya. Nak jawab yang pertama. Maka orang Quraisy ini mereka memang suka reka-reka yang pelik-pelik. Maka janganlah diikuti, bukan Quraisy saja, siapa-siapa pun. Menduakan Allah adalah satu perkara yang syirik. Dan syirik itu kezaliman yang sangat besar, dosa yang cukup dahsyat. Yang kedua, punya masa lagi kita insya-Allah. Sebelum kita nak berbicara tentang yang kedua Ustaz, yang pertama tadi kita pentingnya kita ini untuk mengatakannya Allah itu Esa Ustaz. Kita nak menyambung tentang yang kedua Ustaz, tetapi kita nak menyambung di TV9. Kerana tayang Ustaz di TV3 akan berakhir di sini. Teruskan menonton siaran tambahan 30 minit di TV9. Jangan ke mana-mana, jumpa selepas ini dalam tayangan Ustaz Biar Tahu Jangan Keliru.
Masih lagi bersama dengan saya Da'i Hakim, juga Al-Fadhil Ustaz Muhammad Radhi Muhammad Rajab. Kita membicarakan mengenai surah Az-Zukhruf ayat 80 hingga ayat 83. Sebarang soalan boleh saja buat panggilan ke 0377261603. Dan terima kasih kepada anda yang menonton melalui Facebook yang telah menekan butang share. Sudah 7,200 perkongsian, Ustaz. Alhamdulillah. Jadi teruskan share kepada sahabat-sahabat kita maupun adik-beradik kita yang lain. Baiklah. Tadi sebelum kita berhenti berehat, Ustaz, seperti biasa, kita nak menyambung perbincangan kita tentang yang kedua tadi, Ustaz. Silakan. Baik. Yang kedua, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kak Sarasid Cik ni tanya berkenaan dengan amalan nak berdoa, ya. Boleh sebut nama Nabi, nama Rasul dan sebagainya. Sedangkan boleh doa direct. Ya. Saya ingin untuk berkongsi. Bukan nak kata nak mengajar-mengajar tu. Tajuknya tanyalah Ustaz biar tahu agar jangan keliru. Ya. Islam lah juga yang mengajar supaya kita boleh harus ada tawassul. Itu. Ya, Al-Quran menyatakan jelas-jelas. Wabtaghu ilaihil wasilah. Apa maksud wasilah? Wasilah tu ada satu medium, perantara, mediator. Ada facilitator kita. Ada connector kita. Ada bridge yang menghubung kita. Salahkah? Lihat bagaimana cara penggunaannya. Contoh pertama. Orang-orang mukmin sewaktu Nabi berada bersama dengan mereka di Madinah Al-Munawwarah, ya. Mereka pergi jumpa Nabi. Mereka minta ampun kepada Allah. Tapi, ya Rasulullah, mohonlah keampunan kepada kami. Maka Nabi mengangkat tangan mohon keampunan dan turun Jibril alaihi salatu wassalam beritahu, ya Rasulullah, Allah ampunkan mereka. Ada juga ketika Jibril turun, Jibril beritahu Allah tak ampunkan mereka. Bila orang-orang munafikin jumpa Nabi, merayu dengan Nabi, ya, untuk Allah ampunkan mereka. Maka datang firman Allah beritahu, sawa'un 'alaihim astaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum lan yaghfirallahu lahum. Kalau saya salah tolong betulkan. Sama saja kata Allah. Orang munafikin ini sama saja. Sama ada engkau minta tolong untuk aku, minta doa untuk aku ampunkan mereka, ataupun sebaliknya, atau mereka datang minta tolong kamu doa atau tak mau datang, kamu nak doa ke aku ke, aku tidak akan sekali-kali mengampunkan mereka. Jadi kena faham yang macam tu. Ya. Yang tak boleh tawassul ini ialah tawassul yang berkait dengan makhluk yang kufur pada Allah. Kena faham, ya. Contoh kita sebut benda-benda yang karut-karut. Hei tok nenek, tak boleh. Itu tak boleh, ya. Siapa atuk engkau, siapa nenek engkau, ya. Tu. Hadirin rahimakumullah, sebab itu ilmu tentang tawassul ini nak bercakap dalam selang masa beberapa minit, kerana orang lain pun tunggu queue untuk soalan juga, adalah tidak adil bagi saya dan tidak adil bagi dunia akademiknya tawassul ini, dan ilmu Islam tentang tawassul ini sangat luas, ya. Sebab itu kalau kita betul-betul faham, kita akan dengar beberapa rangkap yang sangat cantik. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah. Kan? Kat ujung tu kita akan dengar bi ahlil badri ya Allah. Jadi ada keharusan di situ. Cumanya berlaku fitnah. Bila berlaku fitnah, maka terus senang-senang sembrono, suka-suka hati, ya. Mereka kata itu haram, itu bid'ah dan sebagainya. Ada dalam perbincangan syara yang mengharuskan, tapi mesti belajar, tuntut ilmu dengan guru-guru yang mursyid, ya. Betul. Dengan guru-guru yang mursyid. Dan satu lagi saya nak pesan. Kita ada 14 negeri. Ada 14 mufti. Betul. Ya. Jadi fatwa terhadap soalan memerlukan jawapan. Macam mana nak tengok fatwa berbeza mengikut
negeri. Kerana apa? Itulah rahmat Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita untuk kita perluaskan lagi ilmu. Kita tak boleh ambil mufti satu negeri untuk bagi jawapan negeri yang lain. Kena faham yang tu. Ya, rujuklah fatwa semasa di negeri di mana dia tinggal, fatwa yang berkuat kuasa. Kenapa saya jawab macam ni? Saya alhamdulillah antara mereka yang Allah pilih untuk berdakwah di banyak negeri, dan tiap-tiap negeri yang saya pergi berdakwah secara kerap itu, sama ada saya dapat terus tauliah mengajar tetap, ataupun saya mohon atau minta penganjur mohon kebenaran mengajar. Jadi yang ini satu disiplin yang kita kena patuhi. Wallahu a'lam. Baik Ustaz. Saya agak tertarik Ustaz, satu soalan yang ditanyakan oleh sahabat kita di Facebook oleh Kush Khairi bertanya, Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan petikan surah Az-Zukhruf ayat 80, Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan perihal malaikat sebagai utusan yang menjaga dan menulis amalan yang manusia lakukan. Soalan saya, mengapakah masih terdapat segolongan manusia yang masih tidak menyerahkan sepenuh jiwa raga kepada Allah, sedangkan Allah secara tegas menyatakan dia mengutus malaikat untuk menjaga dan menulis segala amalan manusia? Mohon penjelasan Ustaz biar tahu jangan keliru. Terima kasih. Terima kasih juga kepada Kush Khairi atas soalan yang menarik. Baik. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Menjawab soalan Adinda Kushairi ini, ya, masih terdapat golongan. Itu perkataan masih tu. Saya berfikir panjang, masih. Masih itu artinya hari ini ada lagi manusia yang dia kata dia beriman. Dia sebut amantu billah. Tapi dia tak nak serah seluruh jiwa raga dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan Allah bagi tahu, aku utuskan malaikatku untuk tulis segala-galanya. Apa maksud soalan ni? Saya faham soalan ini begini. Allah menyatakan untuk kamu benar-benar tawakal, serah diri pada Allah. Dalam keadaan itu, kamu pula separuh-separuh. Nak serah, tak serah, nak serah, tak serah. Dalam keadaan nak serah, tak serah tu, Allah utuskan malaikat untuk mencatat bagaimana penerimaan kamu dengan arahan aku untuk kamu serah diri sepenuhnya. Baik, ya. Jadi di sini, kenapa terjadi? Kenapa masih ada? Masih ada ini kerana hilang keyakinan satu. Nombor dua, keyakinan dia tidak penuh. Nah, kalau penuh pun, dia kata ada sikit lagi Ustaz. Kita nak iman seperti imannya para anbiya mursalin. Nak mencapai iman para malaikah ni, da'i, hakim dan semua. Masya Allah, tabarakallah. Ya, pada hemat bicara manusia yang kita sebut biasa-biasa ni, ya, susahlah. Para malaikat, iman mereka flat tu bukan duduk dekat level rendah, tertinggi. Ya. Iman para anbiya mursalin lain, sentiasa naik. Bahkan lebih tinggi daripada malaikah. Okey. Iman kita ni dia ada yazidu wa yanqus. Dia macam sine and cosine wave. Saat naik turun, saat naik turun, saat naik turun. Baik Ustaz, bila sebut tentang iman ni menaik dan menurun, menarik untuk kita bincangkan. Tetapi kita nak bincangkan selepas ini Ustaz. InsyaAllah. Kita nak berehat seketika, kita nak bertahmid seketika. Kembali bergabung selepas ini pastinya dalam Tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal baras wal junun wal judam wa min sayil asqam. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung denganmu dari penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Amin ya rabbal alamin. Iman tak dapat diwarisi dari seorang ayah yang bertakwa. Masih lagi bersama dengan saya Da'i Hakim, juga Al-Fadhil Ustaz Muhammad Radhi Muhammad Reja. Baiklah, iman ni Ustaz, sifat dia yang pertama tak dapat diwarisi. Yang kedua, bab kata Ustaz tadi, ada naik, ada turun dia. Jadi mungkin Ustaz ada sedikit pencerahan berkenaan iman. Silakan Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad.
Apa pandangan Da'i Hakim jika saya tidak bersetuju dengan lirik-lirik nasyid tersebut? Apa pandangan? Biar tahu jangan keliru. Biar tahu. Pastikan tanya Ustaz. Iman ini sebenarnya dapat diwarisi. Tapi ada syarat dia. Ya, syaratnya apabila ayah tersebut berusaha bersungguh-sungguh untuk mewariskan apa yang dia sembah kepada anak dia. Betul. Seperti mana apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam kepada anak-anaknya. Seperti juga apa yang dilakukan oleh Nabi Allah Ya'qub alaihissalam kepada anak-anaknya. Dan kita ingat ya, seperti mana yang dipohon oleh Nabi Allah Zakaria kepada Allah ya, terhadap apa yang sedang berlaku dengan keadaannya yang semakin tua belum ada anak. Saya potongkan ayat tersebut dan saya bacakan. Antara doa Nabi Allah Zakaria dalam munajat dan rayuannya ya, untuk waktu dia minta anak, dia kata apa? Yarithuni wa yarithu min ali Ya'qub, yang mewarisi aku dalam beriman menyembahmu ya Allah dan mewarisi keimanan keluarga Ya'qub. Itu dia ya. Dan dia minta anak-anak dia tu ada yang jadi nabi. Ya, dan Allah izinkan. Seterusnya ayat Quran sebut wa waritha Sulaimanu Daud, dan mewarisi Sulaiman itu akan Daud. Ya, kalau saya salah tolong betulkan bacaan barisnya sebagainya. Jadi apa yang Nabi Allah Sulaiman mewarisi daripada Nabi Allah Daud? Harta, kerajaan, pemerintahan, kenabian dan keimanan. Jadi benda-benda sebegini sebenarnya kita kena bagi tahulah anak-anak kita. Kita bimbing Ustaz. Bimbing mereka, didik mereka. Karena itulah Nabi kata, anak kamu tu ibarat kain putih. Betul. Fa'abawaihi, dua mak ayah dia, kita semua ni yang sedang menonton ini ya. Kita nak corak dia jadi apa? Nak jadi Majusi, Yahudi, Nasara, kita corakkan mereka dengan fitrah keimanan. Maka kesimpulan terhadap soalan tadi dalam blok terakhir ini ialah kita mesti yakin sepenuhnya Allah menjaga memelihara kita. Jangan takut, jangan bimbang. Ya. Karena itu Allah bertanya juga pada Nabi. Apabila Nabi Allah Ibrahim alaihissalam tanya, "Kaifa tuhyil mauta?" Ya. Maka Allah tanya balik, "Awalam tu'min?" Kau tak beriman ke Ibrahim? Beriman ya Allah, aku beriman, cuma aku duk fikir macam mana keagunganmu buat, ya. Ya. Wala qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Bahkan aku beriman sungguh-sungguh ya Allah, nak bagi tenang hati aku. Disuruh ambil burung, dipotong-potong, burung tu beberapa ekor burung ya, diletak di beberapa puncak gunung dan disuruh ya'tinaka sa'ya, datang segera. Kemudian ada juga Nabi Allah Uzair ya. Uzair. Nabi Allah Uzair ini dia melalui satu kawasan yang dia lihat, ya Allah perang. Ada yang kaki terpotong ke sana, kepala ke sini, badan hancur berkecai. Macam mana Allah Ta'ala himpun semua ni? Dia ditidurkan 100 tahun ya. Allah. Ya, hingga leburlah kaldainya. Waktu Allah kejutkan dia semula, hidupkan dia semula, dia lihat, Masya Allah ya, satu keajaiban. Jadi benda-benda gini kita kena datang dengan proses keilmuan. Sebab itu jangan tinggal, tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru, dan jangan tinggal halaqah ilmu. Itulah sebenarnya taman-taman syurga. Wallahu a'lam. Baiklah Ustaz, kita ada seorang di talian Ustaz. Assalamualaikum, siapa di sana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Silakan. Abdullah Usman daripada Serban. Ya. Silakan tuan. Ustaz, apabila manusia samakan Allah dengan sesuatu, dikirakan syirik ataupun menyekutukan Allah. Soalan saya, bagaimana apabila manusia tidak mahu lagi ikut atau mengubahkan ajaran Al-Quran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Itu saja, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Tuan Abdullah dari Seremban. Jauh pemanggil kita di talian ini. Bagaimana Ustaz? Silakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbul Izzati Allah Jalla wa Ala telah menyatakan dalam suratul Luqman melalui pesanan Luqman kepada anak dia. Ya, Luqman alaihi salam, dia pesan pada anak dia, la tusyrik billah ya bunayya, wahai anak kesayangan aku, la tusyrik billah, kamu jangan sekali-kali sekutukan Allah. Inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya syirik itu kezaliman, yaitu dosa yang sangat besar. Yang sangat besar. Maka jangan kamu syirik. Syirik ni apa?
dia menjadikan makhluk lain, tak kisahlah apa pun, sebagai sekutu kepada Allah. Companion, peneman, rakan, taulan, friends of Allah. Dengan tujuan bukan bahasa-bahasa tamthilan, bahasa-bahasa metafora, tak. Tapi teman dalam arti kata sebenar disembah bersekali dengan Allah. Contoh, malam dia sembah Allah, dia solat, siang dia pergi sembah bukit. Ya. Kita kena minta tolong juga kat bukit. Allah lah. Bukit pun kena minta tolong kat, sebab kita duk masuk cari akar kayu ni. Contoh. Jangan di clipping, buat video clipping saya pagi ni kemudian disebarkan, sudah fitnah lagi. Na'udzubillah min zalik. Kita letak disclaimer siap-siap. Jadi manusia ni kan, dia punya satu kreativiti sebenarnya. Dia kreatif, tapi kreatif yang dalu wa'dal, sesat lagi menyesatkan. Betul. Nak kreatif macam mana pun manusia, dia balik kepada ilmu. Dan nak tahu ilmu tu macam mana yang dia buat itu sahih ataupun ilmu yang batil, maka dia kena berguru dengan guru yang mursyid, ya, guru yang namanya ulama akhirah, bukan guru yang namanya ulama dunia semata-mata, ya. Ulama yang menjadi syaitan yang bisu diumpamakan begitu, ya. Tetapi hendaklah dia jadi ulama akhirat, ulama yang hak, yang benar, ya. Walaupun berkatanya itu pahit, seperti kata hikmah Amirul Mukminin Umar bin Khattab Abu Hafs radhiyallahu anhu wa ardah, dia kata qulil haqq, kamu mesti kata benar, ya. Walau kana murran, walaupun perkataan kamu yang kamu nak sebut itu Arab sebut mur ni maksudnya apa? Pahit. Pahit. Kamu tetap kena kata benar. Jadi syirik ini jangan sekali-kali terwujud, sengaja diwujudkan, buat-buat bagi dia wujud, jangan. Jangan. Sebab tu disuruh kita berzikir selalu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Apa maksud dia? Asyhadu. Sebut betul-betul lah. Asyhadu. Ya. Asyhadu. Lagi disebut, lagi teruk, rosak tu. Asyhadu tu lain pula. Asyhadu. Asyhadu, aku naik saksi. Alla ilaha illallah, bahawasanya tiada Tuhan yang selayaknya disembah melainkan yang ada kewujudan wal layak disembah ialah Allah sahaja. Wahdahu, dia yang esa. La syarika lahu, tiada sekutu baginya. Ya. Wa asyhadu, dan aku naik saksi anna, bahawa sesungguhnya Muhammadan abduhu wa rasuluh, Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa baraka wasallam itu hamba dia. Dia bukan Tuhan, dia bukan anak Tuhan, dia bukan partner Tuhan. Bukan. Abduh, dia hamba, wa rasuluh, hamba itulah yang diperintahkan untuk menjadi utusan dia. Kena faham betul-betul, Betul, Ustaz. Jadi hadirin rahimakumullah, kejahilan manusia membawa kepada kekufuran. Sama, ya. Dulu pernah datang Ibrahim alaihissalam, Ismail alaihissalam, ya. Datang awsiya, wasi-wasi, wali-wali selepas mereka bawa ajaran yang benar. Sampailah berlaku perubahan hingga mereka mencipta berhala lalu disembah bersama dengan Allah. Jadi Lata, Manat, Uzza, ada satu lagi Hubal, dia diletakkan di dalam Kaabah. Ya. Pernah satu ketika harta Kaabah hilang. Harta Kaabah hilang kan. Lalu di riuh rendah lah kan. Waktu tu Waraqah bin Naufal, dia agama Nasara. Dia orang mengadu kepada dia. Harta Kaabah hilang. Dia tanya satu soalan. Afihi Hubal? Adakah dalam tu ada Hubal? Bukankah dalam tu ada Hubal? Dia pun tak boleh jaga kah? Itu dia nak beritahu. Maka jangan sekali-kali. Syirik ni, ni penutup, ya. Syirik ni hanya bukan semata-mata duduk pada objek saja. Betul. Ya. I'tiqad, niat, perbuatan, tanggapan pula jadi syirik, ya. Sebab tu bila kita berhaji, kita disuruh untuk bertalbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, hamba-Mu datang bertemu denganmu ya Allah, hamba-Mu datang bertemu menyahut panggilan-Mu. Labbaika la syarika laka labbaik, hamba-Mu datang menyahut suruhan-Mu ya Allah, terimalah, dan tiada sekutu kesyirikan bagimu, hamba-Mu datang menyahut suruhan-Mu ya Allah. Innal hamda, apa dia yang dikatakan syirik itu? Dia perasan puji-pujian, ya. Wa ni'mata, nikmat Allah tu pula disyirik dengan nikmat Allah. La syarika lak wal mulk la syarika lak, dan juga kekuasaan, pangkat, darjat
jangan syirikkan dengan Allah. Jangan jadi seperti iblis, ya. Dia jadikan egonya itu satu kesyirikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu menurut egonya untuk tidak mahu tunduk dengan perintah Allah. Nastaghfirullah wa natubu ilaih, wallahu a'lam. Baik Ustaz, terima kasih atas kata-kata nasihat la tusyrik billah, jangan kita syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik Ustaz, kita pun sudah berada di penghujung program. Mungkin Ustaz ada sedikit bacaan doa sebagai penutup program Tanyalah Ustaz pada pagi ini. Silakan Ustaz. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, sampai ke penghujung pula. Amin. Majlis ilmu taman syurgamu, ya Allah. Amin. Ya Allah, kami mohon padamu jangan ditinggalkan kami, ya Allah. Amin. Di kalangan makhluk yang engkau kurniakan rahmat dan penjagaanmu. Amin. Seperti mana apa yang kami perolehi tadabburnya, hikmahnya, ayat-ayat yang kami bacakan pagi ini. Amin. Engkaulah sebaik-baik yang menaungi kami. Engkau mengetahui yang terang maupun yang sembunyi, ya Allah. Tiada syirik, tiada sekutu, tiada anak, tiada keturunan, tiada ayah ibu bagimu. Engkaulah yang esa, ya Allah. Seperti mana firman-Mu, Subhana rabbis samawati wal ardi rabbil arsy amma yasifun. Maka kami mohon padamu, ya Allah, kabulkan hajat kami. Amin. Ampunkan ayah ibu kami, Amin. ya Allah. Ampunkan pasangan-pasangan hidup kami, ya Allah. Amin. Ampunkan anak-anak kami, buah hati, pengarang jantung, penyejuk mata, pendamai jiwa. Ampunkan mereka yang menjayakan Tanyalah Ustaz, ya Allah. Ampunkan mereka yang berkongsi untuk insan lain mengetahui rancangan ini. Ada yang like, ada yang komen, ada yang share, ya Allah. Ganjarkan kebajikan buat mereka semua. Ya Allah, pelihara Malaysia, bumi pertiwi. Ya Allah, tanah air bertuah ini, ya Allah. Daripada segala kemungkaran, kerosakan dan kemudaratan, ya Allah. Ya Allah, pelihara para sultan, raja, pemerintah kami, ya Allah. Amin. Ya Allah, pelihara para ilmuwan, cendekiawan kami, ya Allah. Pelihara generasi muda, generasi masa hadapan kami. Jadikan mereka jirul Quran, generasi Al-Quran, ya Allah. Allahumma inna na'udhu bika minal barasi wal jununi wal judhami wa min sayyi'il asqam. Amin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Amin. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustaz kerana sudi bersama dengan kita semua pada pagi ini. Buat anda keluarga besar Tanyalah Ustaz, terima kasih kerana sudi bersama dengan kami selama 2 jam pada pagi ini. Teruskan menonton Tanyalah Ustaz pada esok pagi bersama dengan moderator kita Da'i Nizal dan juga panelnya Prof Madya Dr. Muhammad Suki Osman. Topik akidah Asmaul Husna bermula 6.30 pagi hinggalah 8.30 pagi. Akhir kata, jika ada jarum yang patah, kulit pohon jangan lekatkan. Jika ada kata yang salah, kami mohon untuk dimaafkan. Saya Da'i Hakim, senyum nampak gigi, ada rezeki, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.